Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Yang saya hormati Cik Azhar dan Cik Azri daripada JPN, juga Cik Jamaluddin daripada Bidi Jeli, barisan Arif Hasan Hakim yang arif lagi bijaksana, jaga masa, khususnya tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Minta maaf baru sampai lepas program bersama yang berhormat Datuk Puan tadi di Akses Ngerawat, tergesa-gesa mari. Syukur Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama dalam satu program, ya, kita namakan Kolokium TS25 peringkat Jalan Jeli, dan saya sebagai Guru Besar Sekolah Jeli akan membentangkan amalan terbaik di sekolah saya, Sekolah Kebangsaan Sungai Roal, iaitu yang bertajuk Kelas Seni Dikta dan MFT. Ya, SK Sungai Roal, saya ceritakan sikit enrollmentnya. Pelajar saya seramai 104 orang, ditunjangi oleh 2 orang guru, 9 staf, 6 KBK, 2 PKK. Secara umumnya sebuah sekolah asli di Jalan Jeli. Daripada 12 sekolah di negeri Kelantan, di Jeli, SK Sungai Roal, sebuah sekolah asli yang boleh diakses rapat ke sekolah kenderaan. Ya, yang lain tak ceritalah, itu dulu boleh rapat akses. Dan pelajar saya SPP, sekolah semua penuh. Semua pelajar-pelajar saya yang terpilih di kalangan 4 buah kampung. Kampung Kalut, Kampung Manuk, Kampung Seberang dan Kampung Takbiran. Kita ada 4 kampung dan kesemuanya berada di asrama. Itu yang realitinya, yang sepatutnya. Yang realitinya kita cerita ke belakang. Sebab masyarakat asli. Hampir 60% saya duduk sebenarnya. Tuan, ya? Okey. Ini bersama takbir saya, PKP saya, PKM saya, PKK saya. Okey. Sebelum tu saya nak tunjuk sikit lah, ya, video saya sini. Sebelum saya cerita lebih lanjut lagi yang berkaitan dengan Dikta dan NFT. Tak panjang, seminit je. Okey. Itu sebab sikit tentang video pengenalan saya. Bila sebut kelas ini di kita, ya, tadi tuan-tuan tengok video yang merupakan satu penghormatan kepada sekolah kami. Video tadi merupakan penghormatan sekolah kami, diambil oleh Kementerian Malaysia daripada Didik TV. Bila dilaksanakan program kelas ini di kita, itulah video yang diambil untuk di-highlight ke seluruh Malaysia maupun dunia tentang apa yang berlaku di sekolah Kebangsaan Sungai Roal. Kalau tuan-tuan tengok nanti, bolehlah buka tengok YouTube tentang Didik TV lagi. Panjang ni sebenarnya, saya cut off hanya setengah seminit saja. Okey. Nah, ayatnya kita mendapat pengiktirafan dan penghormatan
daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan dengan kelas digital dan FMT. Okey. Berbalik pada asalnya, bagaimana kelas ini wujud? Pada tahun 2021, semua sekolah PDPR, tak dinafikan. Termasuk sekolah saya SCSR. Ya. Bagai-bagai cara kita gunakan. Ada yang menggunakan online, offline, offsite. Pukul 5 dah kena hantar laporan setiap cikgu. Ya. Semua sekolah. Tak terkecuali juga sekolah kami. Kami juga tak ketinggalan untuk melaksanakan PDPR. Macam sekolah tuan-tuan juga. Ya. Kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah ke kampung-kampung. Sebab sekolah saya dengan kampung jaraknya tak jauh sangat. Ada yang 300 meter, ada yang setengah kilometer. Yang jauh sikit kampung Manuk 1 kilometer. Kita gunakan PIBG, kita gunakan pengawal kita. Tak kecuali cikgu memanglah kita letakkan jadual untuk menghantar modul ke rumah-rumah. Setiap jadual kita hantar dan kita menggunakan rangkaian-rangkaian kita untuk membekalkan modul dan juga bahan-bahan pengajaran. Kita tahu pada masa tersebut tidak ada kelas bersemuka. Mungkin sekolah tuan-tuan boleh buat online. Sekolah saya nak buat online bukan tak boleh. Line ada tapi terputus-putus. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Ya. Yang kedua, gadget. Rata-rata pelajar saya gadget. Bukan tidak digunakan gadget telefon tu, ada ibu bapa yang ada gadget. Tapi tak semua yang ada gadget untuk belajar secara online. Lantaran itu kami telah mengambil keputusan. Ya. Kami telah mengambil keputusan untuk bagaimana menarik minat. Bila mana dapatan data kami menunjukkan hasilan kutipan bahan-bahan modul tak sampai pun 80%. Kita pergi ke rumah nak ambil modul yang dah dihantar tuan-tuan. Tapi tak dapat. Ada ibu bapa yang keluar. Ada anak-anak yang tak siap. Ada anak-anak yang tak ada di rumah. Ada anak-anak yang tak berminat. Nak buka pintu pun tak berminat dah. Sebab apa? Sebab dia biasa bersemuka. Pelajar-pelajar OA saya ni orang asli. Bagi tuan-tuan tahu kita menekankan 3M. Tapi saya di sekolah saya 3M pun ada juga. Ya. Makan, muzik, main. Minat benar kalau boleh bermain ataupun didik hibur lah. Kalau kita sebenarnya kita gunakan didik hibur sebenarnya. Dan kita telah mengambil keputusan untuk memikirkan bagaimana untuk menarik minat pelajar tersebut bersama kita. Dan yang paling terkesannya bila mana ada seorang ibu bapa yang meninggal, ibu meninggal. Cikgu tak tahu. Masa musim tersebut kan semua tak boleh bersemuka. Ya. Cuma kalau bolehnya boleh buat cara offside. Tak boleh bersemuka. Jadi kita berbincang jurutankuasa pentadbir dan juga guru-guru bagaimana untuk menarik minat pelajar ke sekolah. Itulah ya wujudnya, itulah cetusnya satu program yang saya namakan Kelas Seni Digital dan NFT. Antara lainnya nak menarik minat pelajar bersama kita dulu. Ya, kita gunakan pendekatan didik hibur. Okey, saya nak back pun ni. Ajak. Okey. Oh. Sorry. Silap. Jadi kita dah menembuskan satu jurutankuasa untuk menarik minat pelajar ke sekolah. Dan jurutankuasa tersebut dinamakan jurutankuasa Kelas Seni Digital. Ni baik. Nak back. Dah, saya nak back balik. Saya nak undur lagi. Okey, ni jurutankuasa saya, ya. Tuan-tuan tengok cetusan daripada idea pentadbir dan juga seorang guru saya yang memang terlibat secara langsung, Cikgu Zulfaizuddin, secara langsung dengan seni digital dan NFT di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Okey. Dan kami telah merancang bagaimana untuk menarik minat. Kita akan buat modul, kita akan bagi di luar. Kalau sekolah lain dia buat online, kita buat offsite. Satu-satunya sekolah di Negeri Kelantan saya rasa yang buat offsite menggunakan premis luar. Kita bawa kelengkapan kita keluar.
Kita bawa bahan kita keluar. Kita bawa guru kita keluar. Dan kita panggil pelajar-pelajar untuk ke dewan kita. Ke dewan basuh. Ya, dewan orang ramai, orang asli. Di antara objektifnya, antara lain adalah kita untuk menarik minat pelajar kita, mengekalkan hubungan yang baik dengan ibu bapa, memperkenalkan teknologi baru, mencungkil bakat dan potensi murid untuk melahirkan yang murid-murid yang mahir IT. Saya anjakkan ke 7 PPM. Kita tengok sikit di peringkat awal pelaksanaan. Inilah yang menyebabkan kita terpaksa pergi panggil di rumah, pergi turut di rumah untuk ke sekolah. Ya. Okey, setelah kita tengok bagaimana guru kita bersusah payah bagi pengambil budak di kampung dan pelaksanaan, kita pilih lokasi kita di Dewan Basuh untuk melaksanakan program MFT dan seni digital, menyediakan pelatihan pelajar dan jadual saya akan tunjuk lepas ini. Okey, ini adalah jadual pelaksanaan kita. Kelas ini kita sepanjang bulan sejak daripada tahun 2021 hinggalah sekarang. Jadual kita setiap hari Rabu minggu yang ketiga. Dan juga masa rehat dan masa-masa yang terluang. Okey, kita tunjuk sikit lagi video. Saya rushing sikit ni. Sebabnya masa 15 minit tak cukup bagi saya. Banyak sangat nak tunjuk video. Pani boleh bersoal jawab banyak sikit. Okey, NFT. Saya mulakan NFT. Tadi saya cerita asal usul kita buat kelas. NFT, non-fungible token. Mungkin orang muda tahu. Ya, kesimpulannya kelas ini kita melukis. Kalau dulu kita di zaman kita dulu kita guna pen. Ya, pen. Zaman-zaman kita dulu pakai pen lukis. Tapi pada saya ni saya panggil pergi ke dewan, melukis kertas, kita transfer ke komputer dan kita uploadkan lukisan dia. Itu di antara NFT. Dan kita ada tapak NFT di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Seluruh dunia boleh tengok gambar kita dan hasilnya pelajar saya dapat menjual gambar-gambar yang dihasilkan. Saya cerita dulu lah sebab takut tak cukup masa nanti. Jadi, okey, contoh ini aktiviti yang kita buat sekolah menggunakan iPad. Lepas di bawah dah selesai dah sekolah bersemuka pada pertengahan bulan 3, kita bawa naik ke atas, kita teruskan kelas tersebut. Sebab kita nampak kelas yang kita buat ni, satu murid impactnya kedatangan. Kalau tuan-tuan tengok SMOA, orang asli seluruh negeri Kelantan dan Malaysia, target utamanya ialah kedatangan. Alhamdulillah, sekolah saya kedatangan mencapai 80% ke atas. Ni bos kita ada, JPN ada, 80% ke atas. Di antara sekolah yang terkira mencapai target untuk kehadiran di negeri Kelantan. Dan sekolah kita juga SIPA tercicir. Bermaksud transisi daripada tahun 6 ke SM ke Jeli, 3 tahun berturut-turut kita mencapai 100%. Itu dah antara penghargaan yang kita dapat setelah menjalankan berbagai program. Bukan kata aktiviti NFT ni saja. Banyak lagi program yang kita buat ni sebahagian untuk kita kongsi bersama pada hari ini. Amalan terbaik saya untuk meningkatkan kedatangan dan minat murid. Okey, kita cerita balik pasal NFT. Ini antara video saya. Okey, di dalam kelas. Pelajar ke sekolah. Ada masa lapang, masa ataupun jadual yang ditetapkan memang dah adalah. Tapi kalau masa terluang, masa-masa relief, cikgu-cikgu boleh bawa pelajar masuk ke situ untuk membuat kelas seni digital. Kita ada 6 buah iPad sekarang dan maklumat komputer memang ada komputer lah. Ya, pelajar-pelajar kita asuh dengan menggunakan komputer dan boleh guna iPad. Hasilnya diupload ke pentas IO nanti dan akan dijual.
Walaupun tidak dapat banyak, tapi kalau tuan-tuan tengok, inilah hasil yang kerja anak murid saya. Masa mencemburui. Banyak lagi cerita, tak boleh. On terus lah. Ini yang sebab saya hasilkan. Ini masih di bawah dulu. Kita ada juga artis-artis antara artis-artis kebangsaan bersama kelab kita. Tuan-tuan tengok nanti, yang tuan-tuan akan tengok bukan cikgu. Saya kenalkan lepas ni. Atau yang bawa beg tu bukan cikgu kita. Datang membantu kita. Okey, ni bukan cikgu kita juga. Datang membantu kita untuk mengajar pelajar bagaimana untuk melukis menggunakan pixel art. Pixel art ya. Kalau dulu pen, sekarang pakai pixel art, di-upload gambarnya. Okey. Saya kena rushing sikit ni. Okey. Okey, ni antara hasil baca saya. Masa mencemburui ya. Baca saya. Mata Google. Okey. Ni hasil baca saya. Tuan-tuan tengok tak cantik, tak menarik. Tapi untuk makluman tuan-tuan, hasilan karya NFT sini kita ni peringkat antarabangsa mencecah berjuta, beratus ribu. Nanti saya akan cerita panjang lepas masa habis nanti. Okey. Okey, ni adalah artis-artis saya. Ya, 3 orang. Gambar dia trademarknya. Kalau tuan-tuan tengok, dihasilkan. Okey, ini karya murid saya. Ini hasil karya yang telah dijual di pentas I.O. Di pentas I.O. Dan saya dapat membeli 2 unit iPad untuk bantu pelajar saya. Tapi bukan kami bekerja seorang, bukan penyarah Cikgu Zulfaiuddin, tapi bersama dengan kelab NFT kebangsaan dan antarabangsa. Okey, ini yang saya tekan karya yang mahal. Mencecah hampir 8,000 lebih. Kalau tuan-tuan tengok tak percaya, inilah karyanya. Inilah motivasi pelajar kami supaya terus berkarya dan menghasilkan bahan-bahan lukisan sini di kita. Saya pasal rushing sikit dah. Okey, ini testimonial bersama dengan kenapa ni, Dek? Penyaras kita Cikgu Zulfaiuddin atas nama sebaran Tiger Punk. Okeylah, cukuplah, saya berhenti banyak. Okey, ini testimonial. Testimonial daripada Tik Zakiah, artis kita yang juga ahli kelab NFT. Semua kena Tik Zakiah dalam Twitter dia, boleh tengok nanti. Sebab saya rushing sikit ni, banyak lagi nak buat. Okey. Ini impak kepada kita. Impak kedatangan kita meningkat. Ini bukan data yang saya cipta, data yang dihantar ke JPN ya, Cik Azhar ya. Ya, data. Okey, ini jaringan kita. Bila kita ada jaringan, kita mendapat sumbangan. Tengok beg dia. NFT bagi pakaian saya seramai 140 pelajar saya disponsor pakaian untuk hari raya. Itulah jaringan kita. Okey. Kita tengok pula jalinan. Baru-baru ini kita dikunjungi oleh SK Siung daripada Kedah ya, untuk melihat bagaimana proses kita berlaku dan kita berkongsi. Dah sing sikit ni. Okey, ni video biarlah. Ni daripada Sekolah Menengah Sains Pada Putra yang berkongsi. Dia ada iPad tapi tidak ada kemahiran untuk SCM Sains Pada Putra, sama-sama SBP. Dia ada iPad tapi tidak ada kemahiran untuk melaksanakan NFT dan tindakan kita. Pasal video tak sempat dia ni ya. Tak apalah. Teruskanlah masa. Okey, impak program kita keseronokan belajar, terusnya kehadiran. Okey, penambaikan dia, kita memantapkan SLT kita, komunikasi dalam MT dan menaik taraf sampai darjah. Cuma kekuatan kita hanya kepada penggunaan iPad dan juga sokongan komuniti, dan kekurangan kita logistik dapat alatan, tak sempatlah. Okey, puan-puan, itu saja dari saya. Kalau soalan depan ni, rushing sangat. Tak cukup mengambil sebenarnya. Okey, terima kasih, sekian daripada saya. Kalau ada pertanyaan, Pani boleh tanya dan boleh jumpa ataupun kita PM. Video 2 tak sempat nak pasang. Silakan. Okey. Baik, terima kasih kepada Tuan Guru Besar SK Sungai Rual, Haji Ahmad Hayani bin Awang. Diminta tunggu sekejap. Baik, ada sebarang persoalan daripada... Okey, baik, silakan. Baik. Hi. Hi, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fahmi Zakari dari SK Lubuk Bongor. Dan sebelum orang tanya, who are you? Sebelum saya sampai di SK Lubuk Bongor,
saya pernah berkhidmat di unit multimedia KPM Putrajaya. Baik. Dalam unsur seni, sebelum tu saya major dalam pendidikan seni visual untuk ijazah dan sarjana dalam bidang pengurusan pendidikan TESOL. Baik, dalam pendidikan seni ada dua konsep. Yang pertama adalah unsur seni, yang kedua adalah prinsip rekaan. Apakah yang diterapkan dalam portfolio kelab seni dan NFT SK Sungai Rual dalam bidang kurikulum selain menarik minat murid untuk datang ke sekolah dan mengatasi masalah kehadiran? Baik, yang kedua, soalan kedua saya, antara hasil seni, gadget dan juga modul, apakah penekanan yang paling penting dalam penerapan dalam modul dalam projek sekolah SK Sungai Rual ni? Okey, terima kasih. Baik, sebelum tu soalan yang tiga. Okey. Baik, maafkan saya sebab selepas ni mungkin akan ada program dengan SK Sungai Rual. Saya amat berminat kerana proses di mana pembelajaran kurikulum untuk SK orang asli amat menarik minat saya dalam lingua franca English language. Jadi saya nak berbaiklah dengan guru besar. Baik, soalan yang ketiga. Okey, untuk kehadiran, yang paling penting adalah kehadiran. Dan kedua, saluran apakah yang orang kata untuk guru-guru selain pada guru utama ataupun jurati utama, kalau ketiadaan beliau mungkin bertukar, adakah ada pelapis ataupun macam yang guru besar saya cerita sebelum tadi akan diberikan khusus khas untuk guru-guru pelapis? Adakah ada, dan jika ada, adakah dibuka untuk guru-guru luar daripada SK Sungai Rual? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu apa? Fahmi Zakari. Fahmi. Ya, betul. Terima kasih. Orangnya hebat ya. Sarjana seni visual. Okey. Saya akan menjawab soalan dia ketika cuma kadang-kadang saya nak merangkumi soalan pertama berkaitan dengan apakah kesan kepada kurikulum dengan adanya program saya. Memang tak dinafikan SMOA penekanannya kepada kehadiran ya dalam pihak kementerian menekankan kehadiran, sebab kalau tak ada tak nak belajar lah. Pertama sekali contoh yang saya kata, tak super sekolah kebangsaan. Bagi makan pun kalau dia tak berminat nak hadir, tak akan berlaku pembelajaran di sekolah. Okey, berbalik kepada NFT. Memang kita tidak mengabaikan modul. Ya, masa di peringkat pertama modul kita bagi. Di samping kita turun ke kampung, tadi saya rushing sebab saya memang tengok masa memang tak cukup nak cerita panjang. Kita turun ke kampung, memang kita bagi modul. Masa seni tu pun kita bagi. Kita bertanya khabar keluarga. Jadi kita tak tinggal kurikulum. Kita bagi modul, kita kutip modul, sebab kita turun komputer tak banyak. Pasal buat turun komputer ke Dewan Basuh di bawah, hanya tak sampai pun 10 buah, saya ingat dalam 4 buah je terturun, dan kita ada iPad 2 dan kita ada laptop yang cikgu kita bagi pinjam. Tak sampai pun 20. Budak mari 2-30 orang. Jadi masa itulah kita kempen bagi modul untuk pembelajaran. Kita tak tinggal. Dan kita kempen nak cikgu bimbing masa tu. Ada sudut-sudut kita nak tunjuk video balik depan ni lah. Dia cikgu bimbing. Yang FMT dan yang lain tu belajar modul. Okey. Soalan tadi soalan bertanya tentang banyak sangat saya tak ingat lah. Satu lagi berkaitan dengan okey, kalau guru primer dan pelapis, saya sendiri pun mendaftar bersama dengan Cikgu Faiz. Sebab barang ni bukan payah mana, macam kita mendaftar. Kita mendaftar untuk bersama dengan kelab, hasil lukisan di-upload ke pentas IO dan dijual menggunakan crypto token. Bukan kata jual dengan cash online dia. Dia akan ditukar kepada mata wang kita. Jadi kalau nak banyak, silalah ke sekolah saya, kita akan tunjuk segala-galanya. Sebab mana STM Sains dengan STM Siung, SK Siung Baling Kedah tahun ni, kita cerita pengalaman. Dan kita boleh jemput ke sekolah beliau di ujung bulan ni untuk berkongsi dengan anak-anak SBP Padis Putra. Dan yang ketiga tadi,
Cikgu luar nak bersama kita, mengalung-alungkan. Saya mengalung-alungkan demi untuk anak didik kita. Saya anggap ini didik hibur, bukan untuk komersial sebenarnya. Untuk didik hibur, untuk meningkatkan pencapaian pelajar saya. Hadir ke sekolah, boleh belajar dan berminat. Ya, kalau tak mari sekolah, setengah dua tak ada buat apa. Tapi bila tinggal kata bilik komputer, berebut nak masuk. Berebut, rehat, tunggu dulu nak masuk, nak guna. Walaupun tak guna NFT, dia guna komputer biasa. Berbandinglah dengan anak-anak kita yang lain ni, dah ada gadget di rumah. Biasa ya, telefon. Dia telefon satu keluarga satu je, tu pun abang dia guna. Jadi saya tak boleh guna online. Saya mari sekolah, dia belajar. Dia belajar menggunakan komputer. Di samping itu kita tak tinggal. Tak tinggal segala-galanya. Cuma kita bagaimana nak menarik minat dia menggunakan modul di peringkat awalnya. Itu sahaja. Boleh ke? Okey. Ada lagi? Ada lagi? Masa habis dah? Okey, terima kasih. Kalau tak ada, ajar. Okay. Ada lagi daripada panel hakim. Silakan. Okey, terima kasih kepada Cikgu Mak Yani dia. Kita panggil Mak Yani dah. Jalan dah tak? Boleh. Baik, soalan daripada saya, isunya ialah kehadiran. Dah. Sure. Jadi cuba Encik Mak Yani jelaskan dengan gambaran yang agak data lah sikit. Jadi sebelum program ini dilaksanakan, kehadiran itu berapa peratus? Kemudian semasa dijalankan, Okey, sekejap ya. ada target untuk tahun ni kehadiran itu berapa peratus? Dia target sehingga akhir 2022. Ya, tuan. Dan perkembangan program-program yang ada di sana, inisiatif yang ada di sana tu adakah akan tercapai dengan dengan cara NFT ni? Dan jika tidak tercapai, adakah inisiatif lain yang sekolah cuba buat untuk mengatasi masalah kehadiran? Okay. Jadi maksudnya kita nak tengok gambaran sebelum program dilaksanakan, kehadiran berapa peratus, kemudian bila dilaksanakan berapa peratus kehadiran itu bertambah ataupun statik, kemudian target yang sekolah nak tu dengan KPI program kita. ni. Dengan program ni target agak-agak berapa peratus peningkatan? Okey, terima kasih tuan. Saya paparkan rekod kehadiran pelajar saya daripada tahun lepas. Bulan Januari sehingga bulan Mei ya. Kalau kita tengok bulan Februari, Januari tu ramai. Kita buat di Dewan Basuh tu. Dan bulan Februari agak menurun, biasalah, dia musim-musim. Kadang-kadang asli ni, terus saya kata kadang-kadang hari Ahad tak ramai. Kalau ada program macam baru ni, ada sekolah sains mari 2 hari tak ramai kehadiran dia. Secara harian lah, secara puratannya kita mencapai lebih daripada 80%. Andai kata target kita ialah 80%, tak kurang daripada 80% untuk setiap bulan tuan. Kita akan pastikan kita akan mencapai 80% setiap bulan. Selain daripada MDFT, berbagai cara lah. Macam hari ini untuk meningkatkan akademik, kita gunakan Banjaran Wangsa yang kita lancarkan oleh Yang Berhormat hari ini bersama dengan Tuan B tadi. Itu antara program kita yang kita buat. Kita aja juga buat program untuk akademik. Sekarang ni dah boleh bersemuka. Kita turun ke bawah, kita bagi bahan modul, buku baca sayang kita buat cara semua isi keluarga yang ada anak tahap 2, tahap 1 kita bagi. Dan program Banjaran Wangsa yang kita lancarkan hari ini banyak menekankan kepada penguasaan membaca dulu. Bukan tak penting 3M, tapi baca dulu. Sebab rata-rata pelajar kita masih lagi di TP2, TP3, TP4, jarang-jarang. Jadi saya memikul tugas dan tanggungjawab untuk meningkatkan pencapaian melepasi tahap TP lah. Nak capai TP6 semua, saya rasa itu teranglah, saya katakan agak mustahil. Bukan tak capai, tapi dengan keadaan untuk semua membaca dalam mustahil kalau kita dapat 100%, kan ya? Tapi sekurangnya saya akan mencapai pada 80% untuk 3M, insya-Allah. Dan kedatangan saya meningkat bila mana budak berminat ke sekolah, ada program-program yang minat 3M yang bukan 3M baca 3M didik hibur. Ya, dia ada masa bermain, dia ada masa juga makan, ya, makan, main dan muzik.
minat sangat benda tu. Kita akan guna pendekatan lain pula untuk menarik minat. Sebab target kita memang kedatangan yang paling utama. Okey. Dah terjawab ke tuan? Ya. Okey, terima kasih pada tetamu dan terima kasih pada juri yang menjaga masa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, satu lagi soalan. Satu lagi soalan tu? Ya. Ada juga boleh ke? Satu, boleh. Okey, saya Wan Ashurin dari SMK Jeli. Jawab? Boleh deh, soalan lagi boleh deh. Saya dah berhenti dah, tapi dah tanya juga, saya buka lah. Okey. Extra. Okey, saya nak tanya, penggunaan gadget ni sangatlah terhad. Mungkin kita ada dalam nebuti gadget saja. Ya. Katakanlah dalam satu kelas tu ada 30 orang. Jadi, mungkin kehadiran untuk ni orang yang menggunakan gadget tadi hadir. Saya nak tanya tuan, bagaimana tuan buat untuk 24 orang lagi untuk meningkatkan kehadiran budak tadi? Saya nak tanya hal tu. Okey. Memang Sebab kita terhad, penggunaan kita gadget ada adalah sangat iPad terhad. 6 biji sahaja. Dan lukisan ni kita terpaksa menggunakan iPad, ya, guna pen iPad. Okey, betul. Kita ada komputer dan kita bukan terus melukis atas iPad. Kalau tahap satu yang tak pandai itu saya suruh dia melukis dulu. Dan bila dia tengok kakak-kakak abang dia melukis, dia berminat nak belajar, nak pegang iPad. Nak pegang iPad tu. Sebab iPad tu bagi dia sesuatu yang agak luar biasa. Boleh lukis, boleh buat color, boleh undur balik, boleh lukis balik dan boleh upload dan dapat hasil. Dia berminat, sangat berminat. Kalau tuan-tuan boleh hadir sekolah tengok, kalau buka kelas NFT di makmal komputer, memang ramai nak masuk nak menggunakan iPad dan komputer. Bukan hanya komputer biasa, tapi NFT kelas seni digital. Non-forgettable token. Okey, ada lagi? Boleh? Cukup tak? Kita beri orang lain pun. Okey. Okey, terima kasih kepada Haji Ashikin dan Rustia semua, terima kasih. Saya mohon maaf lah anda kata tersalah bahasa, silap kata bahasa dan tadi. Bukan saya lorat rushing. Sebab 5 minit memang tak cukup. Betul, saya tak cukup. Video banyak, evidence banyak, nak tengok semua ke sekolah lah. Kita bersama, kita kolaborasi bersama insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.